Hi everybody. Okay. Hi, I am Emilia. Saya adalah host anda kepada you punya training, you punya webinar iaitu Managing HR Crisis Management During Pandemic. Saya adalah seorang HR manager di sebuah hotel di East Coast dan telah berada di dalam HR selama lebih kurang 20 tahun. So saya dulu juga merupakan saya pernah bekerja di shipyard, juga di kilang dan juga di berbagai industri lah. So memandangkan kita di dalam keadaan pandemik sekarang ini, semua training kita akan jalankan secara webinar. Okey, kita akan mulakan kita punya preview selama 1 jam dan sekiranya anda mempunyai soalan dan sebagainya, kita akan bersoal jawab di penghujung seminar training inilah. So first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta di dalam webinar hari ini kerana anda telah meluangkan masa anda untuk mempelajari. Kadang-kadang ada benda yang baru yang kita baru boleh belajar dengan melalui pengalaman masing-masing. So untuk pengurusan krisis, apa itu pengurusan krisis? Ia merujuk kepada proses mengenal pasti jangkaan, mengelak dan mengurus potensi bencana dengan meletakkan rancangan yang boleh diuruskan ketika krisis berlaku. So krisis ni sebenarnya ianya tidak dijangka. Seperti apa yang berlaku sekarang ini, ia adalah krisis terhadap seluruh dunia. Ia tidak melibatkan Malaysia sahaja, tidak melibatkan beberapa buah negara di Asia dan sebagainya, tetapi ia secara tiba-tiba krisis ini wujud terhadap semua orang. So peranan pengamal semua manusia dalam menghadapi pengurusan krisis adalah untuk meningkatkan persiapan di kalangan personel dan memastikan perancangan bagi menghadapi krisis berjalan dengan teratur. So kita sebagai seorang pengamal semua manusia perlu menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan kerana kita tak tahu apa yang akan datang. Dan apa yang berlaku, kita sebagai semua manusia perlu menyelesaikan pelbagai masalah kerana manusia mempunyai 1001 masalah, termasuklah dengan apa yang berlaku sekarang ini. So pengurusan krisis didefinisikan sebagai tindakan khas yang perlu diambil bagi menyelesaikan sebab kepada krisis tersebut. So untuk krisis-krisis tidak semestinya macam sekarang ini adalah pandemik yang melibatkan seluruh dunia. Tetapi ada masanya krisis-krisis berlaku juga di dalam syarikat. Sekiranya contoh, katalah ada kemalangan, ada kebakaran dan sebagainya dan akan melibatkan semua orang akan berusaha untuk menyelesaikan krisis tersebut. Bagi mengelakkan perkara ini dapat dihidu oleh orang luar lah, especially terutamanya wartawan dan sebagainya. So perancangan pengurusan krisis iaitu PPK. Apakah PPK? Ia adalah perancangan teliti yang didokumentkan akan tindakan yang akan diambil apabila berlakunya krisis di tempat kerja. And then dia perlu mewujudkan pasukan pengurusan krisis yang terdiri daripada pekerja yang mahir di dalam bidang tertentu bagi memastikan situasi krisis berjaya diuruskan dengan baik. So sekiranya berlakunya pengurusan krisis, satu pasukan khas perlu ditubuhkan dengan serta-merta. Ia perlu melibatkan semua pihak atasan lah, especially daripada kita punya general manager,
ataupun you punya CEO, you punya plan manager dan sebagainya. Semua pekerja kebanyakannya yang mempunyai jawatan tinggi perlu melibatkan diri supaya kita dapat memikirkan satu tindakan yang tepat dan cepat bagi menyelesaikan krisis yang kita hadapi. Okey, apa yang perlu dilakukan sekiranya krisis menjadi kritikal? Apa-apa yang berlaku di dalam situasi yang sebenar, kita perlu ambil arahan dengan segera. Macam pandemik COVID yang berlaku sekarang ini, bagi pihak kami juga di organisasi juga, bila berlaku kejadian yang sedemikian, kita akan menubuhkan satu pasukan khas yang terdiri daripada HOD, iaitu ketua jabatan dan juga person in charge di dalam bahagian masing-masing. So, ianya perlu diketuai oleh mereka yang paling tinggi sekali lah di dalam organisasi. And then kedua, kita kenal pasti fakta. Apa sebenarnya yang berlaku. Dan ketiga, maklumat mengenai cerita dan juga baiki permasalahan. Perkara-perkara ini perlu diambil kira lah sekiranya benar-benar berlaku di tempat kita. So, terdapat beberapa jenis krisis. Lah. So, isu berkaitan dengan produk. Ini saya bercerita krisis ni adalah secara menyeluruh. Sebab banyak juga krisis-krisis yang berlaku sekarang ini. Antaranya isu berkaitan dengan produk seperti yang telah dijanjikan. Kebanyakan sekarang ni banyak kita dengar pasal produk kecantikan, produk untuk kuruskan badan dan untuk memutihkan kulit. So macam persepsi negatif terhadap organisasi, contohnya Datuk Beda lah, Pamoga. Dulu ada masanya, saya rasa 3 years back, Datuk Beda ni memang popular dengan Pamoga. Tetapi sekarang ni disebabkan oleh berlakunya perselisihan faham antara dia dengan artis yang berkenaan telah menyebabkan organisasi dia jatuh teruk lah. And then ada juga krisis yang menyebabkan masalah kewangan. And then masalah hubungan perusahaan, contohnya macam mogok ataupun tuntutan mahkamah. And then keganasan di tempat kerja dan act of nature lah seperti banjir, gempa bumi dan letupan. So bagaimana untuk menentukan krisis yang boleh melumpuhkan organisasi? So first of all, kita kena analisa ancaman. So kita kena senaraikan krisis-krisis yang boleh berlaku di dalam organisasi. Contoh, berkaitan dengan produk, servis dan juga perkhidmatan. So katalah macam produk seperti bahan kecantikan especially lah. So banyak krisis yang boleh berlaku di dalam organisasi tersebut lah. Kadang-kadang ada juga staf yang mencuri, dia orang punya idea dan sebagainya. So untuk servis dan perkhidmatan, kebanyakannya macam di hotel, kita lebih kepada servis dan perkhidmatan lah. Seandainya banyak negative comments yang dihadapi oleh pihak hotel terhadap dia punya servis, kebanyakannya akan buat di dalam social media. So ia akan menyebabkan kita punya business tu affected jugalah. So image organisasi dan masalah reputasi disebabkan oleh penipuan dan juga masalah kewangan. And then image organisasi juga kita perlu jaga disebabkan oleh sekarang ni social media terlalu meluas. So apa-apa yang berlaku walaupun kecil, benda ni akan disebarkan tanpa ada fakta dan juga cerita-cerita yang benar lah. So yang kedua, untuk menentukan krisis tu, kita perlu membuat jangkaan. So kita perlu buat kajian dan rujukan bagaimana krisis berlaku dan bagaimana untuk pulih. Macam sekarang ni apa yang berlaku masih lagi tidak ada lagi dia punya, orang kata, the end dia belum ada lagi sebab kita tak tahu vaksin macam mana dan sebagainya lah. And then kekerapan, kita perlu tentukan kekerapan kejadian. Adakah kejadian yang berlaku tu sering berlaku ataupun tidak. Seperti pandemik ni, this is the first time yang kita hadapi. So everybody macam
everybody macam tak tahu lagi apa yang kita perlu buat, dan sekarang ni kita punya kes pun dah semakin meningkat kan. So that's why sekarang ni kita lebih utamakan kepada SOP lah. So untuk langkah kritikal bagi pengurusan krisis, langkah-langkah dia, apa yang perlu kita lakukan adalah adakan perancangan. Kita perlu mempunyai objektif, dan kebiasaan objektif utama adalah untuk melindungi pekerja. Apa-apa yang kita buat di dalam pengurusan krisis, bagi saya lah, keutamaan saya adalah terhadap pekerja. That is why di dalam situasi sekarang ni, walaupun kebanyakan hotel ada yang menutupkan operasi, ada yang mengurangkan pekerja, ada yang telah melakukan pemotongan gaji dan sebagainya, saya tetap mempertahankan pekerja saya adalah yang utama. Sebab kerana tanpa pekerja, tidak adalah sesebuah organisasi tersebut. And then kena pasti jurucakap. Organisasi bercakap dan menyampaikan pesanan dengan jelas. So biasanya untuk jurucakap bagi pihak organisasi adalah ketua lah. Biasanya sama ada you punya CEO ataupun you punya plant manager ataupun you punya general manager lah yang akan menjadi jurucakap. Dan bila kita menghadapi pengurusan krisis yang sedemikian, kita perlu berseru terang dan bersikap terbuka. Tidak perlu untuk kita melindungi apa yang berlaku di dalam organisasi, sebab kalau kita menipu ataupun berselindung dengan apa yang berlaku, perkara yang benar pasti akan terbuka juga. And then yang keempat, sentiasa memastikan pekerja maklum dengan keadaan lah. Sekarang ni kita nak mengelakkan daripada kita nak mengelakkan salah faham dan kabar angin daripada media sosial. So sekarang ni media sosial memang memainkan peranan yang amat besar. Macam saya pun pernah juga menghadapi keadaan yang sedemikian, terutamanya masa tahun lepas semasa kes ERP, di mana kes tersebut lambat diselesaikan oleh pihak EPF, dan saya pun telah difitnah dengan pelbagai-bagai tumahan lah daripada pekerja. Jadi kita sebagai HR jangan cepat melenting, kita biarkan, kita kena pastikan apa yang berlaku tu betul ataupun tak, dan perlulah mengadakan sama ada kita buat town hall dan sebagainya untuk menjelaskan kepada pihak pekerja apa sebenarnya yang telah kita lakukan dan apa yang berlaku. Dan kelima, komunikasi adalah yang paling penting sekali, kerana tanpa komunikasi dan tak ada komunikasi dua hala akan menyebabkan semua orang tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. So that is why kita perlu adakan komunikasi dua hala dan bukan sehala. And then kenapa perlunya perancangan pengurusan krisis? Krisis akan berlaku dan kejadian akan lebih besar sekiranya ia berkaitan dengan kebincangan produk, strategi negara seperti yang berlaku sekarang, kesihatan umum yang melibatkan seluruh dunia, dan maklumat negatif yang menjadi viral. Dan kejadian berlaku tanpa dapat dikawal oleh pihak organisasi. Tapi macam keadaan sekarang ni, tak dinafikanlah bukan kita saja seorang yang boleh mengawal keadaan, tetapi semua pihak perlu memainkan peranan. That is why SOP yang diadakan oleh MKN dan sebagainya perlu diikuti seketat-ketatnya lah oleh pekerja dan juga orang sekeliling. And then kedua, pekerja sentiasa jadi pemerhati kita lah, supaya pekerja akan melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh pengurusan. So sekiranya kita membuat keputusan yang tidak disukai oleh pekerja, dan macam biasalah HR selalunya akan menjadi mangsa keadaan. So kita merupakan orang yang pertama yang akan dihentam oleh pekerja. So untuk
So kenapa perlunya perancangan pengurusan krisis adalah pelanggan juga perlukan maklumat macam pihak seperti pihak hotel, pihak kilang dan sebagainya. Kita masing-masing mempunyai supplier, kita juga mempunyai pelanggan yang memerlukan orang kata produk yang telah kita keluarkan. So kita perlu memaklumkan kepada mereka sama ada syarikat beroperasi ataupun tidak. Andai kata syarikat anda beroperasi daripada pukul 9 hingga pukul 1, sila maklumkan kepada mereka melalui WhatsApp, social media ataupun tampalkan notis di depan pintu masuk pejabat lah. And then pembekal juga perlukan maklumat untuk mengetahui sama ada penghantaran barangan masih diterima atau sebaliknya. So pembekal juga memerlukan maklumat-maklumat tersebut supaya apa yang dihantar tu tidak rosak dan sebagainya lah. Andai kata pembekal datang pukul 6 petang, tiba-tiba you kata you tutup pukul 1. So communication tak ada. Jadi dia kena pulang dengan tangan kosong. And then yang keempat adalah komunikasi, membiarkan kepercayaan dan rasa hormat. So sekiranya you perlu meminta maaf, kita perlu maklumkan kepada mereka lah, janganlah terlalu ego dan buat dek dan juga tidak menghormati mereka. So kita juga perlu menyekat suara negatif dalam media sosial. So kejadian akan lebih buruk sekiranya ia berlaku kerana media sosial bergerak pantas dan maklumat dapat disampaikan ke merata tempat. Dengan adanya media sosial bukan sahaja berita yang disampaikan sampai di satu tempat saja, tapi boleh dikatakan seluruh dunia akan mendapat maklumat-maklumat yang maklumat daripada orang lain lah. So langkah-langkah bagi menguruskan krisis. So apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, so kita kena ambil tindakan segera termasuk mengaktifkan pasukan pengurusan krisis, mengenapasi siapa pengurus seperti yang kita bincangkan daripada awal tadi. Pasukan perlu diwujudkan dahulu. So bila kita dah wujudkan pasukan pengurusan krisis, kita akan mengenapasi. So biasanya seperti yang saya maklumkan, pengurus adalah pihak atasan di dalam sebuah organisasi. Jenis krisis dan menubuhkan pusat pengurusan krisis dan ruang komunikasi. So biasanya kita akan mewujudkan satu bilik khas lah sebagai untuk aktifkan kita punya pasukan. So sekiranya apa-apa yang berlaku, semua maklumat akan diterima di pusat tersebut. So bila kita mengaktifkan pasukan pengurusan krisis, kita akan diberi kuasa lah untuk menguruskan keadaan dan mengambil tindakan sewajarnya secara efektif dengan masa yang diberikan. So sekiranya kejadian yang berlaku itu adalah jauh daripada ibu pejabat, kita perlu tubuhkan pusat pengurusan krisis di tempat yang di tempat berlakunya kejadian tersebutlah. So and then keempat, kita kena pasti siapa yang akan menguruskan krisis. Kebiasaan pasukan ini terdiri daripada pelbagai kepakaran. Tak semestinya macam kita ada HR, kita ada finance, so kita ada sales and manager. So semua department perlu bersatu di dalam menyelesaikan krisis tersebutlah. And then nombor 5 adalah maklum kepada organisasi pengurus krisis. So agar komunikasi yang lebih berkesan dilakukan, apa-apa yang berlaku, pengurus krisis perlu dimaklumkan. So apa-apa maklumat, apa-apa tindakan dan sebagainya, kebiasaannya pengurus krisis yang akan memaklumkan kepada anak-anak buah mereka di dalam pusat tersebutlah. Okey, seperti yang berlaku sekarang, iaitu COVID-19, seperti semua orang telah sedia maklum, semalam merupakan tarikh setahun COVID-19 berada di Malaysia. Dan kebanyakan, apakah yang telah berlaku sekarang ini? So kebanyakannya, seperti yang kita telah maklum, sebanyak lebih kurang 800,000 pekerja telah diberhentikan. So kebanyakannya apa yang berlaku, pemberhentian operasi syarikat.
Kebanyakan syarikat kecil-kecilan iaitu SME dan sebagainya terpaksa memberhentikan operasi mereka kerana ketiadaan bisnes dan juga aliran kewangan yang tidak begitu stable lah. And then cuti tanpa gaji seperti yang berlaku di kebanyakan hotel-hotel di East Coast terutamanya, ada yang memaksa ataupun meminta pekerjanya mengambil cuti tanpa gaji, iaitu ada yang bekerja 2 minggu dan 2 minggu tu adalah merupakan off. Dan kehilangan pekerjaan ni memang terlalu banyak yang kita dah dengar. And then pengurangan gaji pekerja iaitu antara 20 hingga 50% telah dipotong bagi membolehkan syarikat yang masih beroperasi dapat handle situasi ini. Dan pengangguran lah juga telah berlaku. Di mana sekarang ini kita mempunyai lambakan graduan berbanding dengan pekerjaan yang ditawarkan. So untuk COVID yang 2019 yang telah berlaku ni, macam saya selaku pengurus sumber manusia di organisasi, saya masih lagi mengekalkan staf-staf saya yang ada kerana kita perlu tahu bahawa pekerja macam pekerja saya telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun. Memang benar ada yang mereka kata tak apa-apa kita ambil pekerja yang telah diberhentikan dengan gaji yang kecil. Betul. Ia merupakan untuk mengurangkan kos, betul. Kita sebenarnya lebih untung mengambil pekerja yang baru dengan gaji minimum iaitu sebanyak 1,200 berbanding dengan pekerja yang telah lama bekerja. Tetapi kualiti yang dihasilkan oleh orang baru dengan orang lama adalah berbeza. So banyak faktor-faktor yang kita perlu ambil kira lah kalau misal kata kita nak buat pengurangan, misal kata kita nak minta staf berhenti dan sebagainya lah. So cuti tanpa gaji ni merupakan salah satu daripada apa yang mereka katakan salah satu daripada effort lah yang kita boleh maintainkan staff untuk retain staff, tetapi ia akan menyebabkan pekerja-pekerja kehilangan sumber pendapatan. So kita perlu fikir pekerja yang mempunyai keluarga, yang mempunyai anak yang ramai, yang mana menanggung ibu bapa yang sakit dan sebagainya lah. So tetapi untungnya di Malaysia banyak walaupun sekiranya pekerja telah diberhentikan pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, banyak bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. And then especially training. You ada penjana yang memberikan kita training, upskilling ke retraining dan sebagainya tanpa bayaran. Dan ada juga company yang bila you buat retraining dan sebagainya untuk certification dan sebagainya, dia akan bagi you allowance pula. So ini adalah kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan siapa yang telah diberhentikan kerja dan sebagainya mempunyai sesuatu yang boleh dipegang. Pengurangan gaji pekerja ni merupakan option yang kalau boleh kita memberikan option yang kedua, ketiga dan sebagainya lah. Yang terakhir mungkin kita akan berhentikan pekerja. So macam mana untuk menghadapi situasi ini? Of course kita sebagai HR kita akan panik. Okay? Kita akan panik. So macam mana kita nak buat? Masa awal situasi yang berlaku, apa yang berlaku di tempat saya adalah semua perlu dicutikan selama sebulan. So selepas sebulan mereka tidak bekerja dengan bantuan 600 yang diberikan oleh ERP, banyak juga yang tidak puas hati. So benda ini telah menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku lah. Dan kita akan menjadi kelang kabut, especially-nya bila kita ada yang kena work from home dan sebagainya yang kita tak pernah mengalami selama ini.
So bila situasi begini berlaku, barulah kita belajar macam mana untuk handle situasi daripada rumah, macam mana nak buat training online seperti yang kita telah lakukan sekarang ini dan sebagainya. Dan adakah anda merupakan seorang yang tenang? Bila keadaan kelam kabut macam ni, kita perlu tenang tak? Kita sebagai HR, memang kita tidak boleh membuat keputusan yang terburu-buru. Sebab kita perlu berbincang dan juga melihat apa yang sedang berlaku ini sampai ke tahap mana. Dan kita punya cash flow juga kita perlu tengoklah macam sekiranya bisnes duit rolling tidak mencukupi. So kita perlu membuat keputusan dengan tepat bagi membolehkan semua pekerja dan juga pihak pengurusan berpuas hati. So, apakah peranan yang dimainkan oleh pihak semua manusia? Biasa apa-apa yang berlaku di dalam keadaan situasi macam ini, semua orang akan bertanyakan ataupun meminta pendapat pengamal semua manusia lah. So, yang pertama kita perlu melakukan plan contingency. So kita perlu aturkan planning merangkumi pelbagai bidang dan pengalaman. That is seperti yang saya maklumkan tadi, semua pihak terutamanya HOD dan PIC perlu bergabung tenaga untuk mendapatkan satu plan yang terbaik lah untuk organisasi tersebut. And then kita kena menilai skop permasalahan seperti sekarang ni. So perancangan kita tak boleh buat perancangan pendek lah. So kita perlu melakukan perancangan jangka panjang. So kita tak expect sebenarnya daripada tahun lepas yang bulan 3 kita lockdown, bulan 4 kita ingatkan selepas COVID telah turun dan sebagainya, benda ini akan berlaku dalam jangka masa yang pendek. Tetapi disebabkan oleh perkara-perkara yang tak dijangka, benda ni berlanjutan hingga ke hari inilah. So kalau kita tengok dulu hotel selepas PKP selepas bulan 4 bulan 5 bulan 6 ekonomi boleh dikatakan rancak jugalah. So sekarang ni kita dah melihat semula bahawa di hotel kebanyakannya bilik yang mereka ambil kadang-kadang satu hari boleh dapat 5 bilik, which is only katalah you bayar 150 darat dengan 5 hari. Untuk satu hari is RM750. What can you do? Apa yang you boleh buat? So katalah you punya pekerja payroll cost ada 380. Untuk mendapatkan 380,000 tu bagi pihak macam company yang kecil dan hotel-hotel yang terutama yang terlibat secara langsung ni, ia merupakan satu keadaan di mana dia perlu mencari sumber kewangan yang lain. So kita punya macam perancangan ni sekarang ni kita melihat kepada perancangan jangka panjang. Apa yang kita perlu buat? And then nombor 3 adalah bangunkan perancangan iaitu matlamat berdasarkan kepada pembangunan dan penyediaan set tindakan. So kita sekali lagi kerjasama berkumpulan diperlukanlah. Kita tak boleh buat kerja ni secara individu. So uji perancangan bagi membolehkan organisasi menjadi jalan terbaik untuk kebaikan semua pihak. Macam katalah yang first after lockdown, what we did was kita buat potongan gaji sebanyak 20%. So untuk tindakan selanjutnya untuk yang PKP PKP yang seterusnya sekarang ni kita tak tahu lagi. So mungkin kita perlu mengambil tindakan yang berbeza daripada yang telah diadakan. And then kemaskini perancangan. So perancangan-perancangan yang kita buat tu kita kena sentiasa update lah. So in the future if anything happen kita boleh rujuk semula. Okay.
So apa-apa yang berlaku di dalam krisis-krisis yang sebegini semua perlu direkodkan. So untuk kesimpulan, mark the end of the crisis. Buat masa ni untuk COVID-19 kita tak boleh lagi lah end the crisis. So sekiranya berlaku krisis yang lain, so kita perlu, pengusaha perlu memaklumkan bahawa krisis yang dihadapi tidak lagi sesuai ataupun krisis telah tamat dan kembali seperti sedia kala. Ini biasanya krisis-krisis yang berlaku di organisasi seperti kebakaran, letupan, macam seperti tumpahan minyak dari kapal dan sebagainya lah. And then catatan dan tindak balas respon perlu didokumentasikan lah. So apa yang berlaku hingga tamat perlu didokumentasikan seperti sidang media, pemotongan akhbar, minit mesyuarat, pasukan pengurusan krisis yang kerap kita akan adakan, and then senarai dan pasukan, invoice yang berkaitan dengan pembelian, macam pemakanan dan sebagainya, serta penilaian kerosakan perlu disimpan dan dicatat di dalam filing lah, kita buat file. Dan apa yang dapat dipelajari daripada krisis yang berlaku. Setiap krisis yang berlaku, dia mempunyai pengalaman yang berbeza. Tidak semua krisis yang dihadapi walaupun dalam keadaan yang sama seperti kebakaran, letupan dan sebagainya, apa yang dipelajari adalah berbeza. Sebab kadang-kadang kita lebih banyak belajar daripada lesson learn, daripada apa yang kita belajar daripada buku lah. Then apa lagi yang kita dapat belajar? So sekiranya berlaku apa-apa krisis, kita mendapat amaran awal krisis tersebut. So bagaimana organisasi mengetahui bahawa kita sedang menghadapi krisis? And then adakah organisasi mempunyai perancangan kukuh atau bergantung kepada pengubahan yang dilakukan? Bagaimana untuk mengelak dari krisis yang sama berlaku? Di manakah kesiapan besar dilakukan dan sifat komunikasi? So sebenarnya apa yang berlaku, apa yang kita dapat belajar daripada krisis tu, kita akan perlu catatkanlah supaya di kemudian hari kita akan buat reference. So ini adalah antara contoh jadual yang boleh dilakukanlah sebagai kesimpulan terhadap krisis yang pernah kita hadapi. So you boleh buat krisis yang berlaku tahun berapa, dan dia punya table seperti yang anda nampaklah di dalam slide tu. So sekiranya apa-apa yang berlaku, kita boleh trigger awal. Okay, so sebagai ringkasan, ketua iaitu orang yang paling atas sekali dalam organisasi perlu menamakan krisis yang berlaku bagi menyatakan keadaan kembali normal dan seperti sedia kala. Dan beliau perlu mengucapkan terima kasih kepada semua terhadap pertolongan dan kesabaran semasa krisis berlaku. Sebab semasa krisis berlaku banyak benda, banyak juga perkara yang boleh berlaku, terutamanya macam kegaduhan, pertelingkahan dan sebagainya lah. And then filekan semua dokumen serta bahan-bahan yang relevan terhadap krisis. And then di penghujung krisis, mesyuarat tidak formal diadakan bagi mendapatkan maklumat mengenai tindakan yang betul, salah dan efektif yang sepatutnya dilakukan. Buat senarai yang sistematik sebagai titik pembelajaran. So apa yang berlaku di setiap krisis merupakan momen-momen yang kita tak boleh nak describe. So apa yang ada tu kita perlu simpanlah sebagai pengajaran dan juga pembelajaran di masa akan hadapan. So saya rasa cukup setakat di sini saja, iaitu selama 40 minit untuk saya share. So sekiranya ada apa-apa persoalan dan sebagainya, boleh share lah dekat dalam box tu.